Terima kasih pengacara, saudara pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Sri Basundara, Timbalan Presiden, saudara Tuan Haji Saifuddin, Setiausaha Agong FM, dan juga Mr. Scott, our Technical Director lah. Kita baru habis mesyuarat Eksekutif FAM kali kelima bagi penggal 21 ke 25 ini, yang bermula daripada 9.30 tadi baru saja selesai, dan untuk itu kita dah mencapai beberapa keputusan. Dan rakan media juga sorry yang sempat hadir, terima kasih kerana menghadiri majlis PC ini, sidang media ini, dan beberapa keputusan telah kita capai dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif tadi bagi kali kelima ini, dan tentunya sekali ia lebih untuk saya bagi PC ini lebih kepada pasukan kebangsaan lah. Beberapa pasukan kebangsaan apa yang akan berlaku kepada pasukan-pasukan kebangsaan, bukan hanya untuk first team tapi untuk semua tim pasukan kebangsaan. Kita telah pun mengenal pasti apa yang berlaku untuk kalender tahun ini dan tahun depan lah. Jadi untuk pertamanya, pasukan kebangsaan bawah 16 tahun 17 tahun kita semua tahu bahawa dalam masa terdekat ini bawah 16 tahun pasukan ini akan berangkat ke Yogyakarta pada 29 bulan ini untuk pertandingan AFF bawah 16 tahun 22 di Yogyakarta. Dan pasukan ini akan memulakan dia punya latihan berpusat dia pada 18 hingga 29. Jadi 29 itu hari keberangkatan pasukan ini ke Yogyakarta. Tempoh pertandingan itu adalah bermula daripada 31 Julai hingga 12 Ogos. Malaysia berada dalam kumpulan C. Ia akan melibatkan Cambodia, Myanmar dan Australia. Dan kita pada 10 Ogos akan ada pertandingan separuh akhir dan final pada 12 Ogos. Jadi pasukan inilah kita pasukan terakhir kita untuk bawah 16 tahun ni akan berangkat ke Jogja, dan kita mengharapkan bahawa keputusan terbaik jugalah akan berlaku kepada pasukan ini, seperti abang dia bawah 19 yang baru-baru ini yang dah menjuarai AFF di Jakarta. Dan kita harap kejayaan yang dibawa oleh pasukan bawah 19 ini akan dapat memberi motivasi kepada pasukan ini. Seterusnya bagi kita harap mereka akan dapat juga menjuarai pada AFF bawah 16 tahun ni. Untuk selain daripada itu, ada dua sebenarnya yang akan berlaku kepada pasukan bawah 16 ini. Satu lagi adalah Piala Asia AFC bawah 17 akan berlangsung di Jakarta pada 1 hingga 9 Oktober. Jadi selepas saja pertandingan AFF ini, satu lagi pertandingan akan dihadapi oleh pasukan bawah 17 ini untuk kelayakan Piala Asia bawah 17 yang akan bermain di Jakarta. Dan ini latihan berpusatnya akan bermula daripada 1 hingga 8 September dan 19 dan 30 September. Kelayakan ni akan berlangsung daripada 1 hingga 9 Oktober. Okey. Itu dua kejohanan yang akan disertai oleh bawah 17. Satu di Jogja untuk kelayakan untuk Piala AFF bawah 16 17, dan pada September di Jakarta. Di Jakarta untuk kelayakan Piala Asia bawah 17. Untuk pasukan kebangsaan bawah 19 ni, yang baru balik ni tadi daripada yang baru menang ini, kita akan ada dua latihan berpusat. Satu yang akan bermula daripada 27 Julai. Untuk 27 Julai hingga 2 Ogos ini, mereka akan ke Vietnam untuk Newspaper Cup. Newspaper Cup di Vietnam yang akan bermula daripada 5 hingga 11 Ogos. Dan akan berlaku lagi satu kolab pada 3 hingga 13 September untuk persiapan kelayakan Piala Asia AFC bawah 20 yang akan pergi ke Mongolia
pada 14 hingga 18 September. Jadi akan dua juga pertandingan yang akan disertai oleh bawah 19 pada tahun ini. Yang satu untuk Newspaper Cup di Vietnam dan satu lagi pada hujung tahun ini akan kelayakan Piala Asia di Mongolia. Dan untuk pasukan kebangsaan bawah 23 tahun, kita punya jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa pasukan kebangsaan masih dalam peringkat menilai ataupun mengenal pasti jurulatih yang akan dilantik untuk pasukan bawah 23 ini. Ya, pasukan ini akan main pada tahun depan untuk Piala Asia 2023. Bergantung pada venue lah. Kalau venue tu berlaku di China, sepatutnya di China, sekarang China dah tarik diri, mungkin akan ada venue lain untuk bawah 23 ni. Kalau dia berlaku di negara yang boleh menganjurkan pada bulan 6, dia akan berlaku bulan 6 tahun depan, September atau Oktober. Tetapi kalau dia berlaku di Qatar ke Arab Saudi ke negara-negara ini, dia akan bermain pada Januari 2024. Jadi belum ada ketentuan lagi pasukan ini bila akan ada bila pertandingannya akan bermula. Tetapi untuk peringkat kita sedang jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa pasukan kebangsaan sedang mengenal pasti untuk pelantikan menggantikan coach yang Brett Moloney yang telah pun mengundur diri daripada pasukan melatih pasukan bawah 23 ni. Untuk pasukan kebangsaan, kita pun juga telah mengatur beberapa perancangan. Pertamanya, kita akan memulakan latihan berpusat kita pada 15 dan 27 September ini, 15 hingga 27. Kita akan pergi mengadakan untuk September ini kita akan menyertailah satu pertandingan di Thailand. Di Thailand, pertandingan kejohanan 4 penjuru yang dinamakan Kejohanan Persahabatan 4 Penjuru di Thailand nanti pada bulan 9. 22 hingga 25 September. Ini pertandingan 4 penjuru yang akan ni. Ada 2 tempat yang dicadangkan tapi belum pasti lagi, sama ada di Hat Yai ataupun di Pattaya. Jadi kita tunggu keputusan tu, tapi apapun memang pasukan kita telah dijemput untuk menghadiri ini dan kita akan menyertai kejohanan 4 penjuru di Thailand nanti. Pada November kita ada FIFA date lagi. Pada November kita ada FIFA date dan pasukan negara akan mengadakan perlawanan persahabatan lah di dalam kemungkinan dalam negara lah pada FIFA date yang terakhir tu saya rasa untuk tahun ni pada November tu. Dan tentu sekali pertandingan persahabatan itu diadakan bagi kita mempersiapkan pasukan kita untuk menghadapi AFF Mitsubishi Electric Cup pada 2022 ni yang dijangka berlangsung pada 21 Disember hingga 17 Januari. Ni selepas World Cup ni. Selepas World Cup maknanya AFF Mitsubishi yang dulu dikenali AFF Suzuki kan, telah diganti kepada AFF Mitsubishi Electric Cup yang akan bermain daripada 21 Disember hingga 17 Januari. Dan pasukan kita ni sebelum pertandingan ini berlangsung, kita ada lagi satu FIFA window dan kita akan gunakan FIFA window ni untuk mengadakan perlawanan persahabatan. Berapa banyak mungkin dengan siapa, mungkin Coach Kim Panggon akan mengumumkan kemudian lah. Saya ingat itu aja untuk perkembangan pasukan-pasukan yang terlibat, pasukan-pasukan negara yang terlibat dalam pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung mulai di sekarang ini hingga ke tahun depan lah yang melibatkan pasukan. Tapi yang pentingnya ada 2 pertandingan bawah 17, 16 untuk 2 untuk tahun ini, dan pasukan bawah 23 juga akan ada satu pertandingan. Pasukan nasional akan pergi ke Thailand. Jadi itu aja perkembangan-perkembangan yang dapat saya kongsi untuk pasukan-pasukan kebangsaan untuk tahun ni dan tahun depan. So kalau tak ada, kita terus pada ini je lah soalan ni. Kalau ada apa, beliau TD boleh jawab, Sekjen boleh jawab, Datuk Sunra Technical Chairman pun boleh jawab kan. Okey. Say what is the plan of technical
Tito from Pocket. Question for our technical director. Is there any target for under 16 playing in Jogja? Technical director. Under 16 playing in. I mean, we haven't set any targets. Obviously, we want to try and do the best we can, just like we didn't set a target for the under-19s. We go there to try and win every game and be successful, and we'll be doing trying to do exactly the same thing with the under-16s. Soalan untuk Dato' Yusof, mungkin Dato' boleh bagi gambaran sedikit untuk calon ketua jurulatih bagi skuad bawah 23, adakah dari luar negara ataupun dari Malaysia? Okey, macam saya cakap tadi, jawatankuasa akan jawatankuasa teknikal dan technical director also akan beri pandangan dia tentang pelantikan ini, dan tentu sekali jawatankuasa coach bawah 23 ni dia akan melibatkan national head coach kita lah, Kim Panggun, sebab kita sedia maklum bahawa kita mahukan kita punya pasukan bawah 23 ni selari dengan pasukan nasional. Jadi saya kira jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa pasukan kebangsaan memang dalam peringkat perbincangan sekarang, tetapi coach Kim Panggun pun belum balik kan. Jadi kita tunggu coach Kim Panggun balik. Saya diberitahu mungkin 1-2 hari ni dia akan sampai ke sini balik. Mungkin akan ada perbincangan yang intensif lah bersama Kim Panggun selepas ini bagi menentukan hala tuju dan siapa yang patut menjadi head coach supaya selari dengan pasukan nasional. Dan kita tahu bahawa preparation national team ni dia akan terlibat juga player-player bawah 23 ni. Jadi kita mesti melibatkan head coach kita, national team kita untuk sama-sama dalam menentukan siapa yang sesuai untuk menggantikan Brad Moloney nanti. Jadi waktunya saya tak dapat nak bagi tahu sampai bila, tetapi tentu sekali dia akan berlaku secepat mungkin lah, ataupun seberapa cepat yang boleh. Kita pun tak nak cepat tapi tersalah buat keputusan pula nanti. Jadi mesti keputusan tu kita mahu seberapa cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Jadi saya rasa kita bagi ruang lah sekarang ini kepada komiti ini dan coach Kim Panggun dan National Team Committee untuk mendapatkan calon yang sesuai untuk bawah 23 ni. Datuk, untuk yang 4 penjuru di Thailand tu, adakah pasukan lawan ni dia pasukan yang pernah beraksi di Piala Dunia ataupun pentas Piala Asia sebelum ni? Untuk 4 penjuru di Thailand, kita akan bermain dengan pasukan yang lebih baik ranking dia daripada kita. Ini yang kita sedia maklum, dan pasukan ni juga adalah pasukan daripada Asia dan juga pasukan daripada sebelah Timur Tengah ataupun di sebelah Amerika Latin. Okay. Ada soalan ni? Ya. Datuk, berkaitan dengan perlawanan persahabatan yang diadakan di negara musuh, ada pasukan lah yang Macam mana? calon pasukan ke yang bakal jumpa untuk mengadakan perlawanan persahabatan untuk pasukan? Just asking, are there any? Maksud you perlawanan persahabatan yang akan kita adakan di Thailand? Ya. Di Thailand kan? Di Thailand? Tak, Di Malaysia? di Malaysia. Oh, di Malaysia belum lagi. Kita sedang menunggu apabila coach balik, ya, dan kita akan berbincang dengan coach pasukan mana yang dia nak bermain pada window untuk November nanti. Tapi yang untuk Thailand ni kita tak boleh buat pengumuman kerana Thailand yang akan buat pengumuman dulu. Sebab dia orang sebagai tuan rumah, dia akan buat pengumuman dulu dan baru kita akan confirm kan. Okay. Ada soalan lagi?
Michael from Astro Arena. Tapi sekali kan kita nak tanyakan mengenai hal 7 posisi ketua jurulaki bawah skuad 23 tahun kan. Okay. Ada bayangan untuk mengikut jejak langkah pasukan-pasukan di negara Asia Tenggara yang lain yang menggunakan ketua jurulaki yang sama untuk skuad senior dan juga bawah 23 tahun, ataupun hala tujunya lebih kurang sama ke arah itu? Boleh saya jawab? Boleh. Ya? Please. Hala 7 tu kalau kita nak ikutkan memang seakan-akan samalah di mana-mana. Sebab seperti mana yang Datuk Wira bagi tahu tadi ialah pasukan kebangsaan dan pasukan bawah 23 tahun ni, they must follow the same template lah. The same template. Kalau katakanlah pasukan kebangsaan mengadakan latihan hari-hari pagi dan petang, dia pun mesti ada latihan pagi dan petang. Jadi it must be the same template. So that is the reason kenapa kita akan duduk bersama dengan Coach Kim Panggun, ya, untuk berbincang, untuk mendapatkan keputusan siapa yang akan mengendalikan pasukan bawah 23 tahun ni. Tak semestinya mereka datang daripada pembantu-pembantu jurulatih dia. Tak semestinya. Mungkin ada cadangan daripada yang lain. Tapi kita hendakkan bawah 23 tahun ni dia punya, macam saya katakan tadi, template itu mesti sama. Bermakna cara, corak dan sebagainya mestilah sama. Jadi barulah selari. Because these players, they play in under 23 and they will go up for the national team. Itu juga yang kita nak buat, insya-Allah, for the under 19 also, and follow by the under 17, so that everybody do the same thing from bottom to top. Ya. Ada soalan lagi? Ya. Datuk, saya nak tanya, perlawanan persahabatan yang dekat Malaysia ni akan main dekat venue mana? Sebab ini soalan cukup mas. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita akan cross the river apabila tiba masanya. Ya, sebab kita pun pada masa tu kita tak tahu lagi stadium mana yang ready to play the international matches. Soalan untuk maybe for Scott. Okay. Your thoughts about the new format for Malaysian League next season. Obviously, our local players playing time will be in the spotlight. So, what your thoughts and comment about our local players of Leeds? Yeah, one of the challenges we've got is to ensure that our best young players are getting game time. So, having 34 games in the season, that's a positive move. Yes. Tiger. Tiger. Hi, Scott. So as you know that next season that will be 9 import players that can be used by the Spurs team. So do you think that it will affect the local players? I mean that in the term of the aspect of the time and their gameplay. Well, it's 5 players can start in the Super League and 1 on the bench. It's a challenge for our local players to convince their coaches that they deserve a spot in the starting 11. And I'm not sure, and I don't have much contact with the Super League clubs, but I don't know whether all of them are going to sign 9 foreigners. That's up to them. But it's definitely a challenge for our local boys to prove to the respective coaches that they deserve a spot in the starting 11. Jadi daripada semua, saya nak tanya untuk SEA Games tahun depan, sebelum ni dekat Vietnam kita hantar under 20 kan, mungkin untuk SEA Games Kamboja ada chance tak nak bagi budak-budak bawah 19 ni pergi sana. Coach Hassan sekali kan, kalau tak jumpa lagi coach under 20. Sejen jawab. Berkaitan dengan persiapan untuk SEA Games tahun depan, kita belum buat keputusan lagi sama ada kita nak hantar bawah 19 tahun ataupun bawah 23 tahun. Bawah 23 tahun definitely cannot lah, because you are allowed only to have 3 players, overage players.
okay, for that particular competition, right? So we have not decided yet. We didn't decide anything yet because we have to look into the hello, yeah, we have to look into the perancangan pasukan-pasukan tu because kalau tuan-tuan tengok untuk bawah 16 tahun, they are not only preparing for AFF. Dia ada kejohanan selepas itu. So the target, actually the main target is the Piala AFC bawah 17 tahun di Indonesia, which is in October. Sama juga dengan pasukan bawah 19 tahun ni, dia pun ada target juga. Dia punya target, the main target is Mongolia to qualify for the final round of the Asia. And then lepas tu dia akan main pula for the final round untuk qualify for the Olympic 2024. So seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, yang sebelum ni pun kalau kita baca daripada report daripada bedah siasat yang kita ada, kita kena prioritize the competition that we are going in. You know, either we send under 19 or we send under 20 ke macam mana, kita kena prioritize lah. Ya. Yeah? Same thing juga tadi macam saya sebut tadi, yang bawah 16 ni dia punya target is going to World Cup Peru, which is be held in 2024 also. So all the youth team sekarang ni dia punya main competition yang they are going for. That's why AFF dia selalunya dia akan buat competition tu 1 year lower age daripada the actual competition. Macam contohnya bawah 17 AFC dia akan buat bawah 16 tahun. Because these are the preparation for the ASEAN countries lah to participate in the Asia competition. Assalamualaikum. Salam Farah. Boleh ditanya, ada kemungkinan tak Coach Hassan akan dilantik sebagai coach bawah 23 tahun? Bawah? Bawah 23 tahun. Coach Hassan dia ada target dia sekarang ni because dia akan meneruskan menjadi jurulatih, ketua jurulatih untuk AFC Mongolia, dan mungkin besar kemungkinan ya, bukannya besar kemungkinan, sebab itu terpulang kepada penilaian diri dengan penilaian technical chairman or technical committee, and also the head coach or the team manager of national team. Okay, Farah? Besar kemungkinan, Farah, ya? Alright? Any other question? Baru. Who is this? Okay, saya Sarah dari Portal Majority. Daripada mana? Portal Majority. Majority, okay. Majority, our friend. Just nak tanya berkenaan semalam, jadi insiden di mana Kunalan dikesan menembuk pemain tim Max. Jadi ada komen dari pihak FNN pada minit 29 semalam. Okey, kejadian ni semalam ya? Semalam. Okey, selalunya berkaitan dengan apa-apa juga insiden yang berlaku dalam setiap perlawanan, di mana yang saya selalu maklumkan kepada media ialah kita akan menunggu laporan daripada match commissioner. Ya, apabila kita dapat laporan daripada match commissioner, dan kita akan lihat sama ada perlukah perkara tersebut dibawa ke jawatankuasa tata tertib. Jika perlu, dan kita akan bawa kepada jawatankuasa tata tertib. Yes. Ini siapa ni? Tiger. Saya nak tanya dari FNN, ada tak perancangan untuk mana-mana squad senior kan untuk diadakan camp latihan di luar negara? Maksud saya selain daripada pergi ke pertandingan 4 penjuru tu kan, mungkin ada sebagai persiapan sebelum ke AFF Mitsubishi ke ataupun terusnya. Okey, sekarang ni setakat ni kita belum tahu lagi sama ada bila kita akan bermain. Pertandingan ni bila akan diadakan? Sama ada diadakan pada bulan Jun ataupun 2024. Ya. Apabila kita dah tahu
undian dan sebagainya, then barulah kita boleh rancang sama ada kita nak adakan kalau coach kata dia nak adakan latihan berpusat di luar negara, dan kita terpaksa pergi luar negara, dan kita kena tengok juga kalender MFL kan, kalender liga kita. Jadi kalau kita keluar negara tu bermakna makan 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya. Ya, tadi kita kena tengok juga kalender sama ada supaya ia tidak menjejaskan liga kita. Kerana player-player ni adalah hasil daripada liga kita, dan kita terima kasihlah kepada liga kita, tim-tim yang dalam liga kita ni, kerana mereka yang mengeluarkan pemain-pemain untuk pasukan kebangsaan. Okay. Any other question? Last question? Tak ada? Okay, terima kasih banyak-banyak. Thank you. Terima kasih. Thank you.